Okay, jumpa lagi kita di dalam The Siti Mary Show. Alright, so hari ni Mary dengan semangatnya hari ni sebab Mary nak bawakan satu topik yang sangat-sangat best untuk kalian semua. Okay, before that, boleh tak tolong Mary komen dekat bawah tu suara Mary ni dengar ke tidak? Kan? Clear ke tidak kan? Sekejap. Mary pun nak tahu jugalah. Kan Mary shot sendiri je tak best. Hi Krisni, hi Rom. Siapa lagi tu? Hi Stephanie. Hi Caroline. Clear ke tidak? Sebelum kita mula ni kita kena pastikan dulu. Okay, dalam masa yang sama, please tolong share especially untuk orang-orang yang baru join business tu, untuk dropship, agent atau sesiapa saja yang berbisnes untuk diorang dengarkan kisah ni di mana kisah ni sangat-sangat Mary rasa sangat-sangat menarik. Okay, di mana kita bawakan topik hari ni, jutawan suri rumah. Thank you for the feedback. Sangat jelas. Okay, barulah Mary semangat kan? Sangat jelas, clear semua. Okay, kita barulah kita boleh start. Alright. So topik kita hari ni adalah jutawan suri rumah. Okay. So tetamu yang yang Mary akan bawakan hari ni adalah seorang suri rumah sahaja. Bukanlah belajar tinggi sampai 44 tingkat pun. Tak ada pun. Okay. Dia duduk dekat Sarawak. Duduk di pendalaman lah juga kot. Duduk di Tatau, okay. Bermula hanya sebagai seorang dropship and then sekarang ni dia dah capai 1 juta pertama beliau. Wow, amazing. Okay. Tadi Mary baru je tanya je berapa sales dia sekarang. Dia pun tak tahu yang dia dah capai 1 juta guys. Okay, tapi tak apa. Hari ni Mary akan bawakan secara eksklusif. Yang penting Mary nak korang share dulu. Please share banyak-banyak. Mungkin dengan kisah ini akan memberi inspirasi kepada orang yang baru nak mula bisnes ataupun sedang bisnes tapi masih lagi takut-takut kan. So hari ni kita nak share tips ataupun cara macam mana dia boleh dapat 1 juta pertama. Dia start hujung tahun 2017 and now 2020. Dalam 18, 2019, 2 tahun lebih lah dah capai 1 juta. You all yang dah business 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tu dah berapa juta dah capai. Kalau belum, tolong share. Mungkin ada ramai lagi yang belum capai 1 juta pertama 1 juta pertama beliau, siapa saja untuk dengarkan kisah pada hari ini. So siapa dah bersedia untuk Mary bawakan tetamu Mary hari ini? Komen, I ready. Komen. Mary boleh baca tau. Okay? Dia dah share sampai kita blog. Bagus. Sebab kita share ni adalah sesuatu yang bermanfaat. Okay, insyaAllah dapat saham nanti. Mungkin dari segi sales yang banyak ataupun team yang supportive, positif. Mana nak tahu kan rezeki ni kita terima je. No asking, no thinking, terima tu bersyukur je. Okay? Thank you Norida yang dah share. Angela, wow 1 juta. Yes, 1 juta dah guys. Amazing ke tak amazing? Baru 2 tahun lebih. Belum masuk 3 tahun lagi belum masuk. Sebab dia masuk lewat hari tu. Dia masuk Fevler pada tahun jap Mary check Mary check jap. Manakah dia? Yang nak dengar, yang dah ready nak dengar, komen I ready kat situ. Okay, dia start bulan Ogos 2017. September, Oktober, November, 4 bulan. Lepas tu 2018, 2019, 2 tahun and then sekarang baru bulan 4.
Tak sampai 3 tahun pun dah capai 1 juta ni. Apa halnya? Apa dia buat ni? Okay, so memandangkan dah ramai orang dah ready, viewers pun dah naik, Mary akan bawakan untuk anda tamu pada hari ini iaitu Puan Eliana. Jeng 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 jeng. Okay. Hai. Hi. Hai. Okay, you can call me Mary and you boleh perkenalkan diri pada kawan-kawan kita ni. Okay. Hai semua, salam sejahtera. Saya Eliana, berumur 27 tahun dan saya merupakan AEP untuk bahagian Tatau Bintulu Sarawak. Alright. Okay, Eliana. Kenapa tu? Dah tersekat dah tu. Okay, Eliana. Kita sikit latar belakang Eliana ni siapa, sekolah sampai mana, umur berapa, anak berapa, suami berapa, share. Okay. Saya berasal daripada kampung je, saya berasal daripada Tatau Sarawak. Siapa yang tahu, dia tahulah Tatau ni adalah kawasan pedalaman. Sangat-sangat pedalaman di mana kita hanya ada pekan sahaja. Okay. Sekarang saya menetap bersama dengan anak suami, anak baru seorang, anak perempuan dan sekarang saya berumur 27 tahun dan anak pun dah bulan April ni hujung bulan April masuk 4 tahun. Sekolah saya hanya sampai STPM sahaja. Saya tak pernah masuk mana-mana universiti, tak pernah masuk mana-mana college, memang tak pernah. Saya hanya setakat STPM sahaja. STPM Wow, umur you baru 26 tahun? 27. 27? Baru 27? Kahwin awal gatal Okay, Eliana, boleh tak ceritakan sedikit siapa Eliana sebelum buat bisnes? Okay, dulu sebelum saya berkahwin dengan suami saya bekerja. Saya bekerja dekat coffee shop sahaja, ambil order. So itulah kerja saya dulu. So sebelum tu juga saya pernah kerja dekat market kecil je, angkat barang, susun barang. So itulah saya dulu. Itu antara kerja-kerja yang saya pernah buat lah sebelum saya buat bisnes. Alright. So before buat bisnes tu masih kerja lagi ke ataupun duduk kat rumah je? Waktu tu memang dah berhenti dah. Bila saya lahirkan anak saya yang perempuan ni, saya terus berhenti kerja sebab tak ada orang nak jaga. So bila dia lahir tu memang mula-mula tu ingat nak sambung balik kerja tapi bila nak cari orang untuk jaga tu sangat-sangat susah. So saya batalkan niat dan saya memang totally berhenti kerja lah. Okay, so before you start business memang you dah duduk kat rumah lah. Okay, ya, sebagai suri rumah. Alright. Eliana, kenapa you boleh buat keputusan untuk nak join business sedangkan you bukanlah ada darah business ke your family ada buat business? Tak ada. Tak ada, okay. So kenapa you boleh decide untuk join business pada awalnya? Okay, mulanya tu saya jumpa Fatfleur ni sebab saya cari produk yang boleh mengatasi masalah rambut gugur. So 3 hari saya scroll Facebook, asyik seller yang sama. 3 hari seller yang sama, 2 orang seller tu dia jual Fatfleur, mungkin agent kat waktu tu. So sampai hari ketiga tu saya terdetik nak chat dia dekat Messenger sebab saya memang cari produk untuk atasi masalah rambut gugur. Sebab waktu tu memang ada masalah rambut gugur yang sangat-sangat kronik sampaikan hampir botak, okey. Waktu tu umur anak saya setahun 8 bulan tapi masalah rambut gugur tu memang sangat-sangat teruk. Dan saya pun chat dia dekat Messenger. Betul ke shampoo dengan serum ni boleh kurangkan rambut gugur? Dan dia pun terangkan apa semua, cerita semua dan saya pun beli. Saya guna dan 3 minggu, dalam masa 3 minggu tu saya start tengok nampak perubahan lah. Rambut tu masih gugur, cumanya dia dah kurang. Dan saya tengok baby hair tu memang dah mula tumbuh dan saya happy. Saya chat dia balik, ada tak open untuk dropship? Walhal saya tak tahu pun apa maksud dropship pun saya tak tahu. Saya just tanya je macam tu dan dia cakap ada, kalau nak boleh masuk. Dan saya tanyalah modal berapa, macam mana nak join dan dia cakap waktu tu nak join dropship ni tak perlu bayar apa-apa pun, just masuk je. Dan saya pun masuk, dia masukkan dalam group semua. Kebetulan waktu tu memang kewangan memang sangat-sangat drop, anak selalu sakit semua.
anak selalu sakit dan komitmen bertambah dan gaji suami pun hanya cukup-cukup sahaja. Dan bila dia offer saya untuk join dropship tu, saya pun terus masuk. Dia ajar apa semua, saya pun ikut. Dan saya hanya kumpul order sahaja pada mulanya. Saya tak gunakan duit suami, saya tak pinjam mana-mana, just kumpul order sahaja. Saya masih ingat lagi saya bermula dengan 10 botol hair serum dengan 5 botol shampoo sahaja. Waktu tu. Okay. Apa produk yang Elena gunakan tu yang Elena mula nampak kesan tu? Produk apa tu? Waktu tu hanya ada shampoo dengan hair serum Fat Fleur sahaja. Belum ada lagi item-item lain, hanya ada shampoo dengan hair serum Fat Fleur sahaja. Alright. So waktu tu shampoo dengan serum je dah nampak dah rambut tumbuh. Kurang betul. gugur. Wow, amazing. So itulah first kenapa you nak start business dengan Fat Fleur, betul tak? Betul. Alright, okay. So bila you dah join business ni, bagaimana pula dengan support dari family, suami dan kawan-kawan? Kalau dari segi family, suami memang sangat-sangat support daripada permulaan lagi. Waktu saya nak bermula tu pun saya cakap dengan dia, saya nak jual satu produk ni, produk rambut. Dia ada shampoo dengan hair serum dan dia pun cakap boleh je kalau awak rasa benda tu awak minat dan suka dan berkesan, boleh jual je. Dia cakap macam tu. Dan suami memang sangat-sangat support lah, family pun sama. Alright, amazing. Okay, sekejap ya. Soalan next. Apa yang membuatkan you nak serius dalam berbisnes ni? Bila dan apa yang membuatkan you nak serius? Okay. Bila saya guna produk tu, yang pertama sekali yang menyebabkan saya nak betul-betul buat bisnes ni, bila saya tengok produk tu memang betul-betul berkesan dan bila saya guna pun berkesan, dan bila saya start jadi dropship tu, saya start jual kepada orang lain. Bila diorang dah guna seminggu, 2 minggu dan dia datang balik pada kita, dia bagi feedback yang sangat-sangat positif. Dan saya rasa happy sebab saya tahu macam mana rasa bila kita ada masalah rambut ni. Lagi-lagi kalau masalah rambut gugur. So saya sangat-sangat faham perasaan tu. Dan bila dia datang pada saya, dia bagi feedback semua, saya rasa happy. Dan daripada situlah saya rasa macam, oh, dah ada produk yang bagus, why not? Buat dengan bersungguh-sungguh, bantu lebih ramai lagi orang untuk selesaikan masalah rambut. Itu yang pertamalah. Saya nak bantu orang lain, terutamanya wanita yang ada masalah rambut gugur. Yang kedua, waktu tu memang untuk stabilkan kita orang punya kewangan, sebab macam saya cakap tadi lah, anak selalu sakit. Kadang-kadang seminggu tu sampai 3-4 kali ulang-alik pergi hospital hantar anak. Kalau sekali dua tu bolehlah kita pinjam daripada orang tua, tapi kalau dah berkali-kali tu rasa malu. Dekat situlah saya start buat je betul-betul. Bila kita ada duit sendiri ni, macam kita rasa lebih emergency, boleh guna. Itulah permulaan. Okay, so tadi Elena ada kata sekali 2 kali bolehlah pinjam duit orang tua. Maksudnya Elena sebelum ni asyik pinjam duit mak ayah lah? Taklah asyik, tapi memang kadang-kadang tu memang terpaksa meminjam. Terpaksa meminjam bila kita orang nak hantar anak tu pergi klinik sebab dia memang sangat-sangat kerap. Waktu tu dia asma. Memang sangat-sangat kerap asma dan kadang-kadang duit gaji tu pun kadang-kadang terambil duit saving, dan saving makin kurang dan mak pun offer gunalah duit saya dulu dan rasa macam sangat-sangat malu. Walhal kita anak, sepatutnya kita yang bagi dia kot. Tu dia yang bagi kita, dia yang bantu kita. Rasa sangat-sangat malu. Okay, Elena, apakah momen-momen yang you rasa paling you akan ingat sekali waktu you susah dulu? Okay, dari kecil memang boleh dikatakan memang sangat-sangat susah. Duduk pun tak duduk dengan mak sebab mak terpaksa bekerja, dan saya duduk dengan datuk dengan nenek. Dan bila kita duduk dengan datuk dengan nenek ni, memang akan selalu kena bully apa semua. Orang lain ada mak ayah, kita tak ada. Even pergi sekolah, daftar sekolah pun seorang-seorang je. Even ambil anugerah pelajar cemerlang hujung tahun dapat, tapi happy tu memang happy, tapi bila mak ayah tak dapat nak temankan, so itu memang sedih. Sebab terpaksa bekerja kan, so tak dapat nak pergi, so memang sangat-sangat sedih waktu tu. Dan bila selalu kena bully,
pergi sekolah seorang-seorang, datuk nenek yang hantar, orang lain dengan mak ayah, dan bila tak cukup belanja, semua orang lain boleh beli apa yang diorang nak, tapi saya just beli apa yang perlu sahaja. I see. Macam kenapa kena bully tu? Boleh ceritakan tak? Kenapa kena bully? Okay, kena bully tu mungkin sebab apa? Ialah selalu datang pergi balik asrama, memang tak pernah orang hantar pun, memang datang seorang-seorang je. Kadang-kadang datuk hantar daripada Rumah Panjang, guna perahu, dan saya akan pergi sendiri balik asrama. Dan bila orang tengok kita punya penampilan, apa yang kita ada tak macam orang lain, so memang akan kena perli. So itulah yang menyebabkan kalau ingat lagi sekarang memang saya tak nak lagi, nak buat yang terbaik je. Tak nak lagi macam tu. Okay, orang pergi apa? Miskin ke macam mana? Ya betul. Dah lah tak ada bapa, then miskin. Mak pun belum tentu dapat nak bagi belanja. Sekolah pun sekadar sekolah je. Itulah antara kata-kata yang saya ingat sampai sekarang. Sedihnya. Ya Allah, besar betul lah ujian awak dari kecil. Okay, so Elena, Mary dapat tahulah yang Elena ni memang walaupun duduk dekat Bintulu, Sarawak betul, dekat Tatau. Tapi Elena rajin sangat turun ke Semenanjung untuk join kelas. Apa yang membuatkan Eliana selalu pergi kelas ni? Okay, mula-mula dulu pun saya tak tahu yang kita bisnes ni kena pergi kelas, kena ada ilmu. Tapi saya just ikut je apa kata leader saya, Puan Siti Mariam. So dia cakap kalau kita nak sustain dalam bisnes, kena pergi upgrade ilmu. That's why lah daripada kelas pertama saya iaitu IMKK. So daripada situlah saya start. Daripada kelas tu nak pergi lagi kelas lain, daripada kelas lain nak pergi lagi kelas lain. Sebab bila kita upgrade kita punya ilmu, secara automatik kita punya mindset pun akan upgrade, kita punya kehidupan pun akan upgrade juga. Sebab itulah saya sanggup dalam tahun lepas, kalau tak silap saya tahun lepas lah paling banyak saya pergi dari Sarawak ke Semenanjung untuk upgrade ilmu. Betul? Okay, tak rasa bazir banyak duit ke turun naik slide ni? Tak. Sebab saya tahu hanya dengan ilmu ni lah saya boleh grow. Ramai orang dia memang boleh buat bisnes tapi dia tak dapat nak sustainkan bisnes dia sebab dia tak ada ilmu, tak nak upgrade ilmu. That's why lah saya pergi juga. I see. Okay, faham. Alright. Elena, kalau boleh lah you share kan. Kalau you boleh share dengan kita orang. Boleh tak beritahu you punya sales 2018, 2019 and total sales you selama you berbisnes? Okay, 2018 total sales saya hanyalah RM206,892.80. Dan 2019 iaitu tahun lepas lah RM668,162.20. Dan 2020 ni daripada 1 Januari sampai semalam 15 April 263,132.50 dan total kesemuanya dah capai RM1,148,187.50. Wow, you dah touch you punya first million. Tahniah Eliana, good job. Amazing gila. Okay, tadi Mary dengar 2018 you just capai 200 lebih je, betul tak? Betul. Okay, but 2020 baru saja 4 bulan yang belum habis lagi ni, you dah capai 200 lebih juga, betul? Maksudnya 3 bulan setengah ni dah boleh lawan you punya 1 tahun 2018, betul tak? Betul. Wow, amazing. Boleh tak share dengan kawan-kawan kita ni, apa yang Eliana buat ni sampai kenaikan sangat mendadak? Boleh share tips ke apa ke? Share sikit. Okay. Yang pertama sekali kena ubah kita punya attitude dulu. Attitude ni memang sangat-sangat mempengaruhi. Contohnya macam saya lah. Saya dulu memang selalu block saya punya mindset. Saya cakap saya tak boleh tak boleh nak buat ni, tak boleh nak buat tu. Tapi bila kita dah tukar kita punya mindset, so memang automatik semuanya akan bertukar.
So yang kedua kena follow je lah apa kata leader, just buat je. Sebab leader ni dia memang dah ada pengalaman, dia dah lalui pun semua yang dia nak suruh kita buat tu. So just ikut je tanpa banyak tanya, tanpa banyak soal, just ikut je. Yang ketiga memang kena hormat kita punya leader, dan yang seterusnya kena bekerjasama dalam satu tim. Sebab tim ni sangat-sangat penting, kerjasama dalam satu tim memang sangat-sangat penting untuk kita nak grow bersama-sama. Okay. So bagaimana pula dengan pergi ke kelas tu, apa kena mengena? Ada membantu tak you punya sales? Ya, sangat-sangat membantu. Upgrade ilmu memang sangat-sangat membantu. Kalau saya masih lagi malas nak upgrade ilmu, tak pergi mana-mana kelas, saya rasa saya tak capai pun angka yang sekarang ni. Sebab setiap kelas tu ilmu dia berbeza-beza. Walaupun nama kelas tu sama, tapi ilmu yang disampaikan tu memang sentiasa berbeza-beza. Dan apa yang kita belajar hari ni pun belum tentu kita boleh guna untuk esok. Sebab ilmu ni memang sentiasa upgrade, sentiasa berubah-ubah. Sebab tu pentingnya untuk kita nak upgrade ilmu. Walaupun kita punya leader rajin pergi upgrade ilmu, tapi kalau kita sendiri tak pergi, tak sama tau rasa dia. Lain bila kita sendiri yang duduk dekat situ, dapatkan ilmu tu, dengar dengan telinga kita, tengok dengan mata kita, yang tu lagi bagi impact lah, bagi impact dekat diri kita sendiri. Betul. Okay, Eliana, nak tahu jugalah kan, sepanjang you mencapai your first million ni, apa ujian dan cabaran yang you pernah dapat? Kalau boleh, I nak you share sangat. Sebab apa tau? Sebab orang ingat nak berjaya ni senang je. Dia tak tahu kita punya susah payah tu. So hari ni Mary nak Eliana share kan apa saja ujian dan cabaran yang Eliana pernah lalui sepanjang untuk mencapai first million ni. Okay, cabaran ataupun halangan. Kalau dari segi tim, memang akan ada tim yang akan meninggalkan kita, tapi tak apa, sebab Tuhan akan ganti balik dengan yang lain, tak apa, biarkan je. Sebab ramai orang dia akan down bila orang tinggalkan dia. So tak apa, biar je. Dan yang kedua, kadang-kadang tu dapat barang stuck, barang pecah, tumpah apa semua, itu pun saya rasa dulu saya rasa benda tu sebagai tekanan, tapi bila dah lalui, saya rasa benda tu biasalah. Dalam bisnes memang akan ada isu barang stuck, pecah apa semua tu memang akan ada. So itu antara halangan-halangannya lah. Dan kadang-kadang tu memang ada rasa nak give up apa semua, nak down, tapi bila kita ingat balik apa yang perlu kita capai, dan kita akan bangkit balik. Sikitnya ujian awak. Tim lari, lepas tu stop sikitnya. Tu je ke? Senang je kalau macam tu. Tak juga sebenarnya. Apa lagi share je lah. Ada orang maki hamun ke, ada orang yang tu pun ada. Kadang-kadang sebab kita ni ada di kalangan dalam tim tu, kadang-kadang ada yang lebih tua, dan bila kita tegur dia akan sentap. Yang tu pun antara halangan jugalah. Nak tegur lebih-lebih, kadang-kadang limitkan jugalah. Sebab kena jaga juga hati dia orang. So itu pun antara halangannya juga. I see. Okay, so sepanjang you berbisnes ni lah, pernah tak rasa down and nak give up sangat? Dah lantang kau lah, aku nak stop. Pernah tak? Pernah. Pernah. Sebab apa tu? Sebab apa nak give up? Okay, bila kita nak guide kita punya team, kadang-kadang ada yang boleh follow, ada yang buat endah tak endah. Itu yang membuatkan nak give up. Sebab kita nak yang terbaik untuk diorang. Kita suruh diorang buat sesuatu tu bukan untuk sia-sia je, bukan untuk kosong. Tapi kita nak diorang pun dapat result. Macam kawan-kawan yang lain juga. So bila diorang tak follow, itu yang membuatkan rasa macam, aduh, siapa yang gagal sebenarnya? Aku ke dia? Kadang-kadang saya rasa saya yang gagal saya sebagai seorang leader. Itu yang kadang-kadang membuatkan rasa macam nak give up apa semua. Itulah. Bila diorang tak follow apa yang kita suruh buat. Amazing. Pernah tak rasa nak give up sebab apa? Sebab stok ke? Pernah tak? Kalau sebab stok, setakat ni tak pernah kot. Tak pernah lagi. Alah, manalah tahu saja je tanya. Sebab you kan duduk jauh and then banyak gila masalah tonik pecah.
barang tersangkut dekat pos laju semua tu kan. Ada orang disebabkan benda-benda macam tu pun dia dah give up, dah bertukar produk dah. Apa yang membuatkan you stay dengan Fatfler ni daripada tahun pertama you business sampai sekarang? Saya stay sebab saya percaya pada proses. Kalau barang stuck apa semua tu, itu memang normal kot. Jual produk lain pun memang akan ada masalah yang sama. So, takkan setiap kali hadapi masalah tu kita nak lompat lagi jual produk lain, cari lagi produk lain, letih. Letih. Okay, so better kita percaya je pada proses. Mungkin itu antara ujian yang Tuhan bagi untuk kita sebab dia nak bagi lebih lagi untuk kita. Just terima dan percaya dan jalani je proses kita. Setiap orang memang berbeza-beza lah. So percaya pada proses masing-masing. Amazing. Okay. Alright. And lagi satu soalan saya. Kenapa dalam banyak-banyak bisnes yang wujud yang sekarang ni macam orang kata macam cendawan tumbuh dia. Pergi orang jual mask lah sekarang ni kan, especially waktu PKP ni, hand sanitizer lah, mask lah, lepas tu macam-macam lah yang you rasa sepatutnya you boleh buat duit gila-gila ni. Kenapa you pilih untuk stay juga dengan Fatfler? Why? Sebab saya percaya dengan founder dia. Saya percaya founder Fatfler, Puan Siti Mariam memang dapat dan mampu untuk bawa saya pergi lebih jauh lagi. Kalau dekat sedih. Kalau dekat tempat lain belum tentu lagi saya dapat apa yang saya dapat daripada beliau. Saya sangat-sangat hormat dekat dia dan banyak sebenarnya yang dia ubah dekat saya, termasuklah diri saya. Kalau dulu mungkin banyak yang kurang, macam saya cakap, mungkin dulu belum jadi yang sebetul-betulnya manusia, tapi bila saya dah berada dekat Fatfler, satu persatu tau benda yang saya dapat daripada dia dan benda tu ubah diri saya. Kalau dulu tak nak dengar cakap, ego apa semua, so bila dah masuk dekat Fatfler, semuanya tu dah dikurangkan. Daripada tak jadi manusia, jadi manusia. Dan saya sangat-sangat pasti dan sangat-sangat percaya bersama dengan Fatfler ni lah yang akan ubah banyak benda, terutamanya dari segi kehidupan saya dan juga keseluruhan tim, dan dia mampu bawa saya untuk pergi lebih jauh lagi. Amazing. Amazing gila. Saya pula terharu, rasa macam tiba-tiba jadi founder, rasa macam tu pula. Kan? Mary ni suka sangat macam tu. Okay, Elena, apa satu benda lah dalam Fatfler ni yang you rasa memang takkan dapat, satu benda je yang special dalam Fatfler ni yang you takkan dapat dekat mana-mana bisnes pun? Culture dalam Fatfler. Saya sangat-sangat suka culture dalam Fatfler. Saling bantu-membantu dan sangat-sangat supportive dan circle yang sangat-sangat positif. Even setiap level tu dia berbeza level dia, tapi bila dalam Fatfler ni memang sangat-sangat supportive, memang sangat-sangat saling membantu antara satu sama lain dan circle yang sangat-sangat positif. Itu yang saya sangat-sangat suka. Saling membakar antara satu sama lain. Bila kita tengok orang lain berjaya, dan automatik kita pun tanam niat untuk nak berjaya macam dia. Yes. Okay, Elena, pernah tak kan awak waktu awak masuk stokis tu, kita dah ada stokis yang buat 100,000, 200,000 sebulan kan. And pada waktu tu awak baru je masuk and then tiba-tiba nampak, alamak dia dah 100,000. Pernah tak you rasa macam, biar betul, lepas tu rasa macam kecil je diri ni? And apa yang boleh kata, apa yang you rasa lah bila you tengok macam tu? Okay, mula-mulanya tu bila saya tengok saya kawan-kawan yang lain, wah dah capai puluh-puluh ribu. Walaupun saya baru je masuk dan waktu tu saya masih ingat lagi, sale pertama saya hanyalah 9,000 lebih macam tu je. Then Puan Siti Mariam cakap kalau nak jadi stokis tak boleh sell macam ni. Kena adalah certain limit yang dia cakap, barulah layak bergelar stokis. Dan saya pun rasa, macam mana ni, baru bulan pertama 9,000 je, macam mana nak upkan lagi ni. So itu memang rasa macam memang rasa macam kecil lah. Tengok orang lain dah puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu diorang punya sale, tapi saya tak dengan 9,000 sahaja. And then you rasa kecil lah, kecil. Rasa rendah diri. Tak, give up memang tak, tapi memang rasa macam rendah lah berbanding orang lain. Okay. Benar tak you rasa layak ke? Boleh ke aku capai 10,000, 100,000 ni?
Pernah, memang sangat-sangat pernah. Sangat-sangat pernah. Even nak capai 10,000 pun saya rasa sangat-sangat mustahil. Saya merasakan 10,000 tu satu angka yang sangat-sangat besar. Macam mana nak capai 10,000 ni? Yang apa nak dapatkan 5,000 ni pun dah macam ni cabaran dia. Nak 10,000 macam mana? So memang rasa sangat-sangat apa orang cakap, memang rasa sangat-sangat mustahil. Yes. Tapi macam mana boleh sampai 10,000 dah sekarang ni? Dengar cerita lah, Mary dengar cerita. Dah capai 80 lebih dah ni, bulan ni saja ni. Ni baru half mile ni. Macam mana boleh capai 80 lebih dah tu? Boleh tak share sikit daripada 10k tu rasa mustahil. Tapi sekarang ni baru half mile dah buat 80,000. 80 lebih ribu. So macam yang saya cakap tadi lah, just ikut je. Apa yang leader kita cakap, just ikut je. Contoh dia suruh buat live, buat je. Nak suruh buat itu, buat je. Sebab memang setiap apa yang dia suruh kita buat tu memang bersebab. Dan dia tak akan suruh kita buat benda yang sia-sia. Yang benda yang tak mendatangkan hasil, dia tak akan suruh kita buat pun. So just ikut je. Saya memang jenis yang macam tu. Memang tak banyak apa. Walaupun permulaannya tu saya akan rasa benda tu macam susah je, tapi tak apalah. Cakap pada diri tak apa. Just buat je dulu. Tengok macam mana. Saya jenis yang macam tu. Okay. Alright, Eliana. Katanya Eliana ni adalah salah seorang yang memang tak pernah miss buat task. Tak pernah tak buat apa je yang leader you suruh. Kenapa you rasa penting sangat untuk you buat task ni? Ataupun apa saja yang leader you suruh. Kenapa? Sangat-sangat penting sebab saya adalah seorang leader. So kalau saya tak ikut apa yang leader saya suruh, then macam mana dengan tim saya? Of course dia akan tiru balik apa sikap saya. Kalau saya jenis yang tak follow apa yang leader cakap, tak buat task, so saya punya tim pun akan buat benda yang sama. Sebab saya sebagai leader adalah cerminan kepada saya punya tim. So saya tak nak tim saya macam tu, dan saya yang kena buat dulu. Saya kena jadi good follower dulu sebelum saya nak jadi good leader kepada tim saya. I see, amazing. Pernah tak you rasa macam bila diberi task ke, disuruh buat itu, buat ini, pergi kelas ke, you rasa macam apa leader aku ni? Asyik suruh aku buat je. Pernah tak rasa macam tu? Fed up ke? Pada mula-mula dulu je, waktu yang founder saya suruh saya pergi kelas IMKK, dah lah saya baru naik stokis dan dia cakap semua stokis kena daftar pergi IMKK hujung tahun ni. Siap dia bagi link, then semua orang pun daftar. Dan bila saya tengok semua orang pun cakap, saya dah daftar. Dan saya pun, kalau tak daftar, macam mana takut termiss pula ilmu yang penting. Dan saya pun just daftar je, walaupun mula-mulanya tu saya rasa, kenapa nak kena paksa? Pergi kelas ni kan kita punya sendiri punya apa, kalau nak pergi, kalau tak nak tak payah. Kenapa nak kena paksa? So itu mula-mula dulu sahaja, dan bila saya dah pergi kelas yang pertama tu, tak ada lagi lah rasa macam kenapa kena pergi kelas ni, kenapa kena buat ni. So tak ada lagi dah. Pertama dulu je, sebab waktu tu mungkin mindset belum terlampau berubah, mungkin sebab itulah. Alright, amazing. Okay, Eliana, boleh tak share dengan kami semua ni, apa pencapaian yang you dah capai selama you berbisnes? Okay, pencapaian. Yang pertama, of course lah saya dapat bantu suami, ringankan beban dia, bayar kita orang punya komitmen. Lepas tu dapat bagi mak duit, dan dapat bawa suami dengan anak saya pergi KL waktu anniversary Fat Fleur tahun 2019. Dan dapat renovate rumah, daripada ruang depan tu hanya macam kotak aja dah luaskan, dan dapat bagi mak hadiah hari jadi, dapat bagi emas untuk dia sebelum rumah dia. Yang ni renovate tahun lepas, bulan 8 kalau tak silap saya. Okay. Okay, lagi? Dapat bagi mak banyak-banyak. Dapat bagi mak emas waktu birthday dia tahun lepas, dapat bagi dia gelang koko. Gelang koko, amazing. So awak renovate dekat depan rumah tu lah. Yang wheelchair tu kenapa pula tu wheelchair? Yang tu saya bantu salah seorang adik kepada senior partner saya
saya baru tahu yang dia ada adik OKU. Sebab malam tu dia WhatsApp saya dekat mana nak beli wheelchair. Dan saya tanyalah siapa yang nak pakai. Sebab sebelum ni dia tak pernah cerita pun. Dan dia cakap adik saya. Dan saya macam terkejut dan saya macam rasa nak nangis. Sebab saya baru tahu kalau saya dari awal dah tahu, memang dari dulu dah saya bantu dia. So dapat belikan wheelchair untuk adik dia lah. Untuk ringankan beban dia orang, so that mak dia tak perlu nak dukung-dukung lagi. Sebab sebelum ni mak dia tak dapat pergi mana-mana. Sebab itulah kalau sebelum ni kalau pergi dekat rumah dia orang hanya bapak dia sahaja. Saya pun tertanya-tanya tapi taklah nak tanya dia kenapa mak tak ikut sekali. Walhal mak dia selama ni jaga adik dia yang OKU tu. I see. Okay, sangat terharu saya. Awak ni sangat amazing lah. Sangat baik hati. Bantu you punya team kan. And baru-baru ni you ada pergi hulurkan bantuan kepada asnaf-asnaf di Bintulu, betul? Betul. Kepada 80 orang keluarga. Okay, tadi Mary ada nampak tu gambar tu. You pergi booth. Boleh tak share sikit? Boleh tunjuk sikit gambar dia tadi tu. Itu. Pergi booth. Ni pergi mana ni? Ni booth dekat Bintulu. Okay, so you open booth jugalah. Ya. Okay, sebelah sana tu zaman dulu. Lepas tu dah Fat Fleur. Okay, lagi? Ada tak lagi gambar-gambar yang boleh? Macam mana boleh jadi macam ni? Daripada stok sikit jadi naik lori ni. Macam mana yang you buat? Share sikit. Yang naik lori tu adalah kita punya hair serum buy one free one. Itulah yang baru sampai. Macam mana boleh upgrade stok? Sebab saya memang simpan saya punya untung. Memang untuk top up saya punya stok. Bila ada je memang top up stok. Sebab saya tahu bila ada stok ni, tim saya akan jadi mudah. Bila masa je dia orang nak, dia orang boleh restock. Tapi kalau saya sebagai leader tak mampu nak sediakan benda tu dan dia orang pun rasa macam asyik tak cukup je. So saya tak nak tim saya rasa macam tu. That's why lah bila ada untung dengan mola tu memang top up untuk stok dulu. Saya pentingkan stok. I see. Okay, faham. Macam mana you buat daripada you start business tak ada modal. And then you boleh jadi stokis, and then daripada yang you kata tadi 9,000 mula-mula dapat, and then sekarang 80,000. Macam mana you dapat modal yang sangat banyak tu? Macam mana? Share sikit apa yang you buat. Ramai nak tahu ni. Okay, daripada zaman dropship tu saya memang tak pernah guna modal daripada luar. Saya memang guna modal daripada kutip order je. Dan daripada situlah saya ambil stok. Even saya naik setiap level saya pun, saya tak pernah minta dekat suami saya duit untuk saya upgrade. Tak pernah untuk stok pun tak pernah. Saya memang disiplinkan diri saya daripada zaman dropship lagi. Dulu waktu zaman dropship bila kita orang lepas COD apa semua, saya memang akan, sebab ada customer kan yang buy cash, so memang saya akan ajak suami terus pergi bank terus simpan. So that saya boleh restock lagi. Kena disiplin lah. Amazing. Disiplin untuk jaga cash flow, betul tak? Betul. You pernah ke buat loan ke apa ke? Setakat ni memang tak pernah lagi. Tak ada buat loan bank ke apa semua, tak ada. Wow, amazing. Okay, Elana, you dah ada tak SSM, account business, and apa yang you nak capai dalam 3 tahun lagi? SSM dah ada dah 2018 hujung tahun saya daftar SSM, account business pun dah ada, dan untuk masa akan datang saya nak ada office sendiri so that stok-stok saya tak perlulah dekat rumah lagi, even dah renovate, tapi bila ada office sendiri ni kita ada feel yang kita ni betul-betul nak buat suasana bekerja tu. So hopefully saya boleh capai lah apa saya punya office, ada staff sendiri. Lagi? Saya nak capai lebih lagi daripada segi sales. Kalau sekarang dah capai total 1 juta ni, dan saya nak capai lebih lagi untuk masa yang akan datang. Okay, berapa target you untuk 2020 ni? 2020 2 juta. 2 juta.
InsyaAllah, amin. Alright. Boleh berikan tips sikit lah. Share lah sikit bagi kat dia orang ni. 280 orang yang tengok ni. Share sikit tips. Macam mana nak berjaya macam awak. Nak capai first million. Okay, tips dia kalau nak cakap apa tips ataupun petua ni tak adalah tips sangat. Cumanya saya memang dari dulu sampai sekarang saya memang sangat disiplin dari segi masa. Bila kita jaga masa kita, benda lain memang akan terurus. Jaga masa. Jaga masa, bangun awal pagi. Bangun awal pagi. Mary pagi belum tidur lagi. Okay, lagi masa. Itu antara yang saya amalkan lah. Jaga masa, disiplin dari segi masa. Lepas tu kena bertanggungjawab dengan tugas kita, terutamanya kalau kita adalah sebagai leader, so kena jaga kita punya team. Kena jaga betul-betul. Kalau kita berjaya, kita nak kita punya team pun berjaya juga. So that kita akan sama-sama naik lah. Kena bantu kita punya team. Okay, yang ketiga kena ikut je lah apa kata leader, ikut je, hormat leader kita sebab dia antara yang memang dah berpengalaman, so that dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Alright. Apa pandangan awak kalau ada orang rasa macam tak payahlah mentor-mentor ataupun ilmu ni, aku ikut je pengalaman yang aku dah ada ni. Biasalah dia orang kan bisnes 8 tahun, 10 tahun kan. So nak ikutlah dia orang punya pengalaman. Apa pendapat awak? Bagi saya mentor ni memang sangat-sangat penting sebab hanya mentor je boleh tahu kita ni on track ke tak. Dan dia jugalah yang akan tahu apa yang kita buat tu betul ataupun tak. Dan mentor ni jugalah yang macam dia macam ada satu ada satu macam jempak belalang, dia tahu kita tengah down ataupun kita tengah in high energy. Dia boleh hidu benda tu. Sebab tu sangat-sangat penting. Bila kita nak menyimpang sikit, bila kita ada mentor yang betul, dia akan tarik kita balik. Tapi kalau kita based on pengalaman je, ikut pengalaman kita je, belum tentu lagi apa yang kita buat tu betul. Kita rasa betul tapi benda tu tak betul pun. Tapi bila kita ada mentor ni, dia yang akan perbetulkan apa yang dia rasa tak elok, kurang. So dia akan bagi tahu dan kita akan perbaikilah, kita akan improve lagi. Sangat-sangat penting. Tak boleh tak ada mentor kalau nak berbisnes. Kena ada juga. Betul, amazing. Okay. Dari segi ni lah orang kata tadi you ada cakap yang you ada cabaran di mana you seorang leader and you muda daripada you punya team. Okay. You rasa penting tak untuk seorang anak buah ataupun anak murid dia beradab dan hormat pada dia punya leader tak kira usia pun? Sangat penting sebab bila seseorang tu jadi leader kita, jangan pandang pada usia dia, tapi pandang dia dari segi dia sebagai kita punya leader. Sebab dia yang bagi kita ilmu, dia yang guide kita, so kena hormat juga dan kena follow lah apa yang dia cakap. Tak kisah kita ni tua ke daripada dia, beza umur berapa tahun, tak kisah. Yang penting dia memang leader kita dan kita kena hormat juga dan ikut apa yang dia suruh. Apa kesan dia kalau kita asyik macam tak boleh ditegur, kurang ajar, tak ada adab pada leader, apa kesan dia? Kesan dia ilmu yang kita bagi you. Kesan dia ilmu yang kita dapat daripada dia tu mungkin tak berkat. Dan itulah yang akan menyebabkan kita nak buat sesuatu tu tak menjadi, start apa semua. So itulah kena hormat juga kita punya leader ni, tak kisah siapa pun dia, berapa pun umur dia, kena hormat juga. Sebab it's all about keberkatan. Betul. Keberkatan and orang kata kalau kita menyakiti hati leader kita ke, ibu bapa kita ke, husband kita ke, benda tu akan buat terpalit juga pada rezeki kita. Itu yang akan buat kita stuck semua tu kan. Alright, amazing gila sharing hari ni Eliana. Okay, last before kita end our live, kata-kata semangat ataupun nasihat kepada suri rumah di luar sana yang nak capai
mereka punya first million. 1 juta yang pertama. Okey, untuk suri-suri rumah, walaupun kita ni hanya suri rumah, tak mustahil untuk kita nak capai apa yang kita nak. Yang penting kena berani bertindak. Ramai orang dia tak dapat capai apa yang dia nak sebab dia sangat-sangat takut nak buat keputusan. Takut nak buat keputusan, takut nak buat tindakan. So jangan limitkan kita punya kemampuan. Selagi kita boleh buat je yang terbaik, buat sehabis baik kita. Jangan pandang kita ni dari segi suri rumah. Tak kisah suri rumah ke bekerja ke, sebenarnya kita sama-sama boleh sebenarnya. Yang penting kena rajin berusaha, jangan mudah give up dan buat sehabis baik. Setiap hari kena buat sehabis baik sebab kita tak tahu bila hari terakhir untuk kita nak buat semua tu. So kena buat sehabis baik. Yes, amazing. Thank you so much Elana untuk sharing yang berharga hari ini. Katanya thank you boss Elana bagi ilmu. Suri rumah kena berani bertindak. Lepas tu dia kata hormat leader tidak kira umur. Lagi dia kata kena berani bertindak, jangan limitkan kemampuan kita. Yes, kena berani bertindak guys. Thanks Eliana katanya Daisy. Jangan limitkan kemampuan kita. Yes, amazing. Okay, korang belajar sesuatu tak hari ni? Cuba share apa yang korang belajar dekat komen tu. Kan? Nak juga tahu belajar ke tak? Kalau tak belajar kita end terus live ni. Kan? Kita semua boleh. Yes, betul. Tak kira lah siapa pun diri kita ni pernah susah ke, OKU ke, apa ke, yang penting kita nak. Nak tu saja dan berani tu saja dah boleh buat kita berjaya sebenarnya. Just bertindak. Okay? So, thank you so much Eliana sudi menjadi tetamu Mary pada hari ini. Okay, Mary doakan Eliana capai 2 juta pada tahun ini dan dimudahkan segala urusan. Okay? Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, bye Eliana. Bye. Alright guys, macam gempak tak? Elana dah sharekan dia punya tips, Elana dah share dah cabaran dia, Elana dah share dah proses dia sebelum sepanjang dia capai 1 juta yang pertama ni. Korang rasa terinspirasi tak? Dia suri rumah je dan dia masih lagi suri rumah. Tak ada pun dia bekerja. Okay? Dia tak bekerja pun. Dia bekerja dengan dia sendirilah. Dia ada bisnes sendiri. Dia ada SSM sendiri. Elana Enterprise tu. Dia dah ada sendiri. Bukan Elana Enterprise tapi dia Enterprise lah. Mary tahu. Okay? Hargai team dan selalu support team. Yes, thank you Madam Elana Stephen dah sharing dan bagi ilmu. Amazing. So Mary harap korang terinspirasi and bersemangat lepas dengan sharing Eliana hari ni. Sebab kalau dia boleh, you all pun mesti lagi boleh. Betul tak? Apa bezanya? Eliana ada 2 mata, Mary pun ada 2 mata, korang pun ada 2 mata. Kita ada tangan yang masih sihat, kita ada kaki yang masih boleh bergerak, kita ada mulut yang masih boleh boleh mengeluarkan kata-kata yang baik, mendoakan orang dan sebagainya. So kita semua sama. Apa yang membezakan kita adalah kita punya kemahuan, kita punya tindakan dan kita punya ilmu. Alright? So Mary rasa itu sahaja untuk hari ini. Okay, sangat dah terbakar dah. Mary puas panas je ni nak buat bisnes pula Mary rasa. Nak berhenti jadi pengacara ni, nak buat bisnes. Okay? So thank you guys yang dah join live Mary hari ni. Yang dah komen, yang dah bagi love, like semua tu. Ya Allah, ya Tuhanku, banyak gila. Okay. Ni Mary scroll ni banyak gila. And then yang dah tolong share, thank you so much. Mary doakan korang semua pasti akan berjaya capai 1 juta yang pertama seperti Eliana. Siapa pun anda, okay, kerja apa pun anda, tak kisah, yang penting you nak ubah hidup. Okay? So siapa yang nak join dropship ke, executive partner ke, senior partner ke, boleh terus komen ataupun boleh terus pergi ke Fatflare HQ. And kalau you nak join, you tak ada modal nak join, you boleh join sebagai dropship. Okay, tak perlu bayar apa-apa. You boleh join under HQ boleh,
Anda, kita punya leader boleh, Elana boleh, siapa sahaja. Okay, yang penting adalah tindakan yang pertama. Alright, so itu saja guys. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.